الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pada hari ini kita dapat diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan nikmat kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mungkin boleh jadi satu penggerak kepada kita, satu masa kepada kita untuk menambahkan kecintaan, kesayangan, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa sahaja keadaan kita. Baik kita dalam keadaan bersendirian ataupun dalam keadaan berkumpulan, baik kita dalam keadaan berdiri ataupun duduk, di luar masjid ataupun di dalam masjid. Banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang mudah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama-sama dengan siapa yang dia cintai ketika ada di dunia. Semasa hayatnya di dunia, apabila dia menunjukkan kecintaan dia, sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin dia akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Kita lihat bagaimana dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu perlumbaan. Mereka berlumba-lumba untuk menunjukkan sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mengharapkan suatu hari nanti apabila nyawa sudah berpisah daripada badan, satu hari nanti dia akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai. Mahabbah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan, pelepah tamak yang sudah kekeringan, merintih menangis kena ditinggalkan, hingga tangisannya
telah didengarkan kepada para sahabat yang beriman. Lalu baginda turun menenangkan, berhentilah menangis berkat usapan. Satu kecintaan daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tengok mungkin makhluk yang tidak bernyawa. Ketika Nabi SAW dulu pernah ketika Nabi SAW berkhutbah, Nabi menyandarkan dirinya kepada sebatang pohon tamar. Kemudian apabila manusia semakin ramai dan ada sahabat yang menawarkan untuk dibuat satu mimbar baru untuk Nabi SAW berkhutbah, Nabi SAW menggunakan mimbar tersebut. Dan tak kala Nabi SAW berkhutbah, Nabi SAW mendengar tangisan seumpama bayi yang menangis, yang mencari ibu. Lalu Nabi SAW sedar bunyi ini adalah daripada pohon tamar yang dulu pernah Nabi SAW menyandar, menjadikan ia sebagai mimbar. Setelah ada mimbar baru, Nabi SAW meninggalkan pohon tamar tersebut, menangis. Kerana apa? Kerana rindukan kepada Nabi SAW. Nabi SAW turun dan menenangkan pohon tersebut. Berhentilah menangis pohon tersebut kerana ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala apabila bersama-sama dengan Nabi SAW, mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada seketul batu yang ingin turut serta bersama-sama dengan Nabi SAW, bersama-sama perjuangan Nabi SAW. Nak naik ke langit tapi ditahan oleh malaikat. Setakat tu sahaja orang boleh naik, jangan naik lagi. Suatu ketika pernah Nabi SAW, seekor unta yang sedang sakit mengadu kepada Nabi SAW, kenal ini Muhammad akhir zaman, sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mendengar rintihan unta tersebut. Lalu ditanyakan, siapakah pemilik unta ini? Dia datang mai kepada aku, mengadu kepada aku. Dia telah diberi beban kerja yang sangat berat, tapi diberi makanan yang sedikit. Nabi SAW menegur pemilik unta tersebut. Banyak peristiwa yang berlaku yang menunjukkan betapa sayang, cinta, kenalnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Di sana juga ramai para sahabat yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi SAW. Antaranya Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Sayyidina Thauban, kekuningan badan, sakit terasa, asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Kena baginya jika berasingan, tiada nikmat syurga pilihan. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu ketika bersama-sama dengan Nabi SAW sangat gembira dan ceria. Satu hari Nabi SAW selesai solat, Nabi SAW tengok belakang, tengok Sayyidina Thauban, tanya, wahai Thauban, mengapakah engkau ni nampak macam tak sihat, nampak pucat, sebab apa? Sayyidina Thauban kata, aku tak boleh tidur malam. Sering kali teringatkan Nabi Muhammad SAW ketika berpisah. Dan semalam memang aku tak boleh lena sungguh. Sebab apa? Sebab aku memikirkan, ni dekat dunia, aku tak jumpa dengan Nabi SAW sebentar pun, aku sangat rindu. Macam mana nanti kalau aku masuk syurga?
Sudah tentulah Nabi Muhammad SAW duduk di tingkat yang sangat tinggi. Aku ni level sahabat biasa saja. Macam mana aku nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Macam kita kalau kat sini lah, kau ada apartment kan, hak bawah tu murah sikit, hak atas penthouse ada swimming pool, hak tu hak mahal sikit. Level-level orang yang tinggi kan. Syurga ni pun banyak tingkatan. Tingkat hak atas untuk para nabi-nabi, syuhada, para wali. Kita ni kalau masuk syurga, kalau masuk syurga lah, masuk syurga di level bawah-bawah. Saya dengar sahabat berfikir sampai tahap tu, kat syurga nanti macam mana lah aku nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dekat dunia tak jumpa sekejap pun, tak jumpa sat pun, rasa sangat rindu, sampai demam-demam, sampai tak sihat. Nabi SAW kata, Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan bersama-sama dengan siapa yang dicintai. Kalau dia cinta dengan Nabi SAW, insya-Allah suatu hari nanti di akhirat nanti akan bertemu. Ulama sebut, kalau nak boleh bandingkanlah, kan, sebagai satu kita faham, di syurga nanti ada banyak tingkatan. Syurga masing-masing, rumah masing-masing, tapi ada saat-saat masa boleh bertemu walaupun darjat berbeza. Macam kita kat dunia lah, kat masjid ni, semua orang boleh jumpa, kan. Datuk ada, Tan Sri ada, hak biasa-biasa macam kita pun ada. Walaupun rumah masing-masing, lepas semayang ni balik masing-masing, kan. Hak rumah banglo, rumah banglo, ada rumah kampung macam kita ada rumah kampung. Walaupun berbeza darjat syurga, tapi akan bertemu di satu tempat keramaian, bertemu dengan Nabi SAW. Walaupun baginda duduk di tingkat yang tinggi, mudah-mudahan Allah SWT memberikan, mencampakkan cinta kita, rindu kita kepada Nabi SAW di dunia ini, supaya nanti kita di akhirat akan bertemu dengan Nabi SAW. Nak masuk syurga, nak bersama-sama dengan Nabi SAW, kena ikutlah apa yang Nabi SAW ajak kita. Sayang kita, cinta kita, rindu kita kepada Nabi SAW. Banyakkan selawat. Selawat pun ulama, para ahli ulama karang macam-macam selawat. Selawat ringkas-ringkas pun kita boleh amalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita dah baca selalu dalam apa? Dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu selawat-selawat, puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Dengan isu semasa apa yang berlaku di France, bagaimana jahatnya mereka ini, pelibatan, bukan pelibatan individu, bahkan ia satu gerakan, satu negara yang menanamkan kebencian kepada agama, menanamkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga menggunakan universiti kerajaan untuk memberikan anugerah kepada guru yang menghina Nabi Muhammad SAW, sehingga menggunakan bangunan kerajaan untuk memancarkan slide show, tunjuk karikatur yang dikarang oleh, yang dilukis oleh pelukis-pelukis Charlie Hebdo, majalah yang menghina Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perasaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Apa tindakan itu? Gunakan kuasa yang kita ada untuk setakat termampu untuk melahirkan cinta kita, sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak adalah kegembiraan yang besar dalam hati kita, melainkan apabila kita cinta kepada Nabi SAW, dan Allah SWT akan meredai kehidupan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita di bulan Rabiul Awal ini, untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.